bercakap tentang Pulau Pinang, mesti kita ingat nasi kandar yang sedap, jambatan Pulau Pinang yang cantik. Tapi bagi Jess, apa yang istimewanya adalah pertemuan bersama Profesor Datuk Dr. Doraisamy. Beliau merupakan seorang pengasas NGO yang telah membantu ramai orang, tidak mengira kaum, agama ataupun bangsa. Beliau membantu orang selama 30 tahun. Lama tu. Jom kita jumpa beliau. Selamat pagi, Doktor. Apa khabar? Hai, Jasper. Selamat datang. Jadi, Profesor Datuk Dr. Doraisamy merupakan salah seorang pengasas NGO yang sudah lama bertapak di Malaysia. Terima kasih. Sila jemput masuk. Wow, Doktor, banyaknya sijil anugerah. Ya. Jadi, Doktor boleh tak Doktor ceritakan tentang kehidupan awal Doktor? Bagaimana Doktor membesar? Saya dilahirkan di sebuah kampung di Tasik Gelugok tahun 1955 dan dibesarkan di kampung itu di Tasik Gelugok. Saya lah seorang yang telah belajar sehingga tingkatan 5 di estate itulah. Tahun 1975 saya dihantar ke Pertak, Pusat Latihan Belia Negara. Saya pergi khusus kepimpinan peringkat negara Malaysia selama 3 bulan. Antara 5 orang saya dipilih sebagai cemerlang. Jadi lepas tu bila saya balik ke negeri Pulau Pinang, saya dijemput oleh Kementerian Belia dan Sukan untuk menyertai satu pertukaran belia Malaysia dengan Kanada. Mereka pun membuat temu duga dan saya dipilih untuk pergi ke Kanada. Wow. Bila saya balik, jadi saya jadi penceramah untuk Kementerian Belia dan Sukan. Saya dihantar ke Jepun, ke Korea, ke Indonesia, ke negeri China, ke negeri India, ke Bangkok. Banyak negara saya pergi, saya penceramah untuk Kementerian Belia dan Sukan. Boleh tak Doktor ceritakan tentang penglibatan Doktor dalam NGO antarabangsa? Saya telah dipilih untuk satu summit, World Peace Summit di Korea. So, tahun lepas saya pergi ke Korea. Selepas saya bagi ucapan di Seoul, di Korea, berkenaan dengan keamanan dunia. Ada salah seorang, selepas ucapan saya, dia datang ke saya, dia kata, saya nak jemput tuan nak jadi ketua Malaysia untuk apa? Untuk satu organisasi dipanggil World Humanitarian Drive. Macam mana tu? Sekarang saya dilantik sebagai setiausaha kehormat untuk Malaysia. World Humanitarian Drive ni satu NGO di peringkat antarabangsa. Dia ada di banyak negara. Jadi saya berkecimpung dalam peringkat antarabangsa sekarang, NGO World Humanitarian Drive. Yang based di London, United Kingdom. Jadi Doktor, sekarang kita bersama siapa-siapa? Thank you. Terima kasih, Jasper. Bersama-sama saya ada tim dari PWD Smart Farmability dan juga dari Kairos Agriculture. Mereka ini berkecimpung dalam pertanian di Malaysia. Jadi Doktor, macam mana melalui program NGO ni kita boleh menyatukan semua kaum di Malaysia? Boleh. Melalui projek pertanian ini, saya nampak banyak orang memerlukan makanan tiap-tiap hari, makanan dari segi pertanian. Jadi kalau tengok terrarium box ini, dia ni sayur-sayuran ni boleh digunakan beberapa bulan. Dia tak payah ada tanah yang luas. Dalam rumah you boleh pakai ini tanaman ini dan boleh dimasakkan. Jadi projek ini memang satu projek yang memang bagus untuk masa depan belia-belia, khususnya belia-belia di negara ini, dan untuk semua orang boleh menggunakan projek pertanian ini boleh digunakan di tiap-tiap rumah di Malaysia. Jadi sejauh mana persahabatan Doktor dengan Datuk Dore? Saya dah kenali oleh kawan karib saya, namanya Jason Yu. Dia yang buat perkenalan. Lepas tu dia macam father figure untuk saya. Dia pun dari golongan OKU. Dia dilahirkan dengan special gift. Dengan kalau you boleh nampak Profesor Datuk Dr. J.T. Doraisamy di tangan sangat special. Sekarang dia dah jadi kita punya special advisor
kami senior advisor untuk legal dan konsultan juga. Jadi dan dia adalah satu legenda lah. Dia dalam social enterprise ni, social buat kerja amal ni dah 5 dekad dah. Kita kena belajar dari dia. Ya, nampak. Jadi dia punya experience dalam macam mana boleh buat sustainable punya kerja amal. Social element selalu orang kata tak berkekalan, tak perpanjangan. Jadi dengan dia punya experience, kita dapat belajar dari dia lah. Memang nampak Dr. Dorani sebagai seorang orang kata apa, ikon, di mana dia sangat prihatin terhadap generasi muda. Ya, betul. Kerana kita kena pupuk semangat generasi muda. Kita nampak banyak universiti graduan, sekarang tak tentu arah. Dalam perbincangan hari ini, saya nak bagi semangat kerana sebagai seorang OKU, hari-hari kita berdepan dengan mental masalah yang society di pinggir kita yang sebagainya. Jadi sekarang banyak orang berdepan dengan masalah kegawatan. Jadi harap dengan usaha kita, kami dapat bagi suntikan semangatlah kepada orang-orang yang masih ada tangan dengan kaki, bergabung dengan kita. Semoga semuanya berjalan dengan lancar lah, Doktor. Terima kasih. Terima kasih banyak, Jasper. Jadi terima kasih sangat-sangat Doktor sebab sudi meluangkan masa dengan Jess, sudi memberitahu Jess tentang perjalanan hidup Doktor dalam industri NGO, dan Doktor telah pun membawa rakan-rakan datang kemari. Dan Jess nak cakap satu je lah, Doktor. Sebenarnya Jess rasa ni adalah satu sumbangan yang sangat bermakna sebab dia bukan sekadar memberi makanan dari rumah ke rumah, tapi dengan cara yang unik sebegini, Doktor dapat membantu rakyat-rakyat Malaysia. Terima kasih. Memanglah projek macam inilah kita menggalakkan dalam masyarakat Malaysia ni, dan baru kita boleh membawakan mereka memajukan negara kita ini. Balik saja daripada Penang, Jess terima panggilan dari sahabat Jess. Beliau menyuruh Jess untuk menyertai program NGO. Nak tahu program NGO apa tu? Teruskan bersama saya dalam #Kongsikan Baraku. Mini Hero Charity. Unik kan nama tu? Nak tahu apa program yang dilaksanakan oleh NGO Mini Hero Charity? Jom kita imbas kembali. Hai Samantha. Hai Amanda. Apa khabar? Baik. Terima kasih sebab sudi menjemput Jess datang sini untuk tengok kerja-kerja amal korang semua. Terima kasih. Jadi apa program kita untuk hari ini? Jom, mari kita masuk tengok. Boleh? Jom. Jadi inilah Mini Hero Charity kan? Yes. Jadi boleh tak Cik Manda ataupun Cik Samantha ceritakan sedikit tentang NGO ni? Sebenarnya kami bermula sebagai social enterprise dan baru saja kami dapat NGO punya status. So kita ditubuhkan, ini persatuan ditubuhkan sejak Mei 2019. Jadi apakah program-program ataupun kerja amal yang telah dijalankan sebelum ini? Sebelumnya kami kita selalu pergi ke Ofo Home dengan rumah anak yatim. Setiap minggu kita ada aktiviti macam ni. Selain daripada tu, kita pun ada distribution itu lunchbox. Okey, makan tengah hari. Bekal tengah hari. Ni setiap minggu berapa kali? Setiap minggu kami akan dapatkan donation derma daripada semua orang. Lepas tu kami akan beli bekal lunch untuk hantar kepada rumah-rumah semua. Okey, jadi just nampak kat sini, this is kakak dan juga adik. Jadi kakak dan adik macam mana boleh fikir tentang idea untuk buka NGO ni? Sebenarnya since kita kecil semua, bapa encourage sangat untuk tolong orang. So saya sedang buat business untuk distribution of organic and natural food. So lepas tu kami pergi ada banyak rumah-rumah ni untuk tolong every year. Dan
kami nampak ada situation macam kerana kakak pun ada join untuk tolong semua ini rumah. Lepas tu kami tengok, mereka punya barang ada banyak yang terlebih dan mereka perlu buang. Kerana sometimes orang yang derma, mereka tak tahu rumah-rumah ini perlu apa. Dan mereka ingat, oh ini rumah mesti mereka mau beras punya. Ya. Tetapi bukan. Okay. So mereka terdapat dapat banyak, terlampau banyak. At the end mereka perlu jual ataupun perlu buang. So jadi dia bazir lah dekat sini. And then at the same time pun kadang-kala dia ada low season. Yes. Kan selalu Chinese New Year, Hari Raya, Christmas, semua orang suka derma. Ya, betul. Masa tu kan. Other than festival macam ni, orang tak derma. So itu low season dia pun susah sangat. Ya, faham. Kan? Okay, so besok kita akan ada satu projek untuk pergi ke rumah kebajikan untuk bagikan bekalan makanan. Selain daripada itu, kami pun akan tampalkan kad informasi ini dekat rumah-rumah. Okey. So kad informasi ini you nampak. Sini adalah nama rumah tu. So setiap kad kan ada nama dia. Kalau penderma dia nak derma, dia boleh scan ini QR code. Kalau dia scan QR code ini, dia boleh nampak barang-barang yang dia nak donate, dia nak derma. Faham? Okay. Kerana kat itu website sudah ada barang yang sudah rumah-rumah kebajikan sudah masukkan barang yang mereka perlu. Jadi semua orang penderma boleh kasih barang yang mereka perlu. Jadi sejauh mana penglibatan Tiru dalam MHC yang telah memberi impak kepada masyarakat? Melalui penglibatan kita secara berkumpulan, tak kira tahun, kita visit dia orang punya rumah kebajikan setiap hari Sabtu. Setiap kali melihat mereka tersenyum, ia memberi satu kepuasan yang amat berharga bagi kami. Saya tadi lihat laman sesawang Mini Hero Charity, korang ada banyak lakukan kerja amal kan? Jadi boleh tak ceritakan sedikit tentang itu? Sebenarnya laman sesawang Mini Hero Charity, sebenarnya itu direction adalah penderma boleh derma dengan lebih telus dan berkesan. So mereka boleh pilih rumah-rumah kebajikan dan sana sudah ada list barang-barang yang mereka perlu. Dan penderma boleh pilih barang apa yang mereka mahu derma dan beli dari sana. So Mini Hero boleh hantar directly kepada rumah-rumah kebajikan. So penderma tidak perlu pergi ke supermarket untuk beli dan hantar ke sana. Dan tidak tahu barang ini diperlukan untuk rumah kebajikan. Dia lagi senang lah. Jadi terima kasih sangat-sangat dekat Mini Hero Charity sebab sudi menjemput Jess datang kemari dan mereka telah pun berkongsi tentang kerja-kerja amal yang telah pun mereka lakukan sebelum ni dan semoga semua kerja-kerja amal yang dilakukan selepas ini juga memberi banyak manfaat kepada semua golongan masyarakat. Jadi sebelum tu boleh tak kita sebut hashtag kita sama-sama? Boleh? Boleh. 1, 2, 3. Hashtag Kongsi Gemaraku. Jasper sayang kamu. Itu dia. Jess memang sangat kagum dengan kaedah yang digunakan oleh Mini Hero Charity ni. Sebab dengan kad tu saja kita dah boleh tahu apa keperluan mereka yang memerlukan. Dengan cara ini juga, maka tidak berlakunya pembaziran. Jess bukan nak menari tarian singa, tetapi baru-baru ni Jess berjumpa dengan seorang lelaki Cina yang bernama Encik Lee. Encik Lee mengajar budak-budak tarian singa. Apa yang menariknya tentang anak-anak murid Cikgu Lee ni adalah kerana mereka bukan sahaja berbangsa Cina, tapi turut disertai oleh bangsa-bangsa lain. Jadi inilah dia pengurus kumpulan tarian singa yang sangat-sangat terkenal di Terengganu. Hello Mr. T. Hello. Jadi Mr. T, boleh ke perempuan ni belajar tarian singa? Boleh. Betul tak boleh? ada masalah. Boleh. Kalau lala ambil 8 kg, 10 kg. Wah, boleh Boleh. 10 kg. Jom kita. Okey, 10 kg. 10 kg. 10 kg. Wah, meriahnya. Hai. Terdiri daripada semua kaum dan bangsa di Malaysia ni ya Mr. T. Jadi boleh tak Mr. T ceritakan sikit tentang kumpulan Mr. T ni?
Okey, kumpulan saya ada Cina, ada Melayu, ada Indian. Kita ada buka kelas dekat sekolah rendah lah, sekolah kebangsaan. Ada satu aktiviti kurikulum sekolah. Jadi kita ada kumpulkan semua lah, pelajar-pelajar semua akan buat latihan di sini lah. Okey. Okey, kita ada berbagai bangsa lah. Semua kita join sekali. Jadi dah berapa tahun dah tubuhkan kumpulan ni? Kumpulan ni sudah 1 tahun lah. Baru 1 tahun. Di negeri Terengganu. Di negeri Terengganu memang terkenal lah kan kumpulan ni? Okey lah, boleh lah. Boleh lah sebab semua terdiri pada adik-adik, comel manis. Kan? Ya. Jadi apa lagi yang istimewa tentang tarian singa ni sebenarnya? Istimewa ni kita boleh belajar lah. Banyak skill, cara-cara dengan dia punya memberi tuah dan menyatukan kami. Memberi tuah dan menyatukan kita semua sebagai rakyat Malaysia, betul tak? Jadi adik, siapa nama adik? Muhammad Faiz. Muhammad Faiz, berapa tahun? 9 tahun. Jadi macam mana boleh minat tarian singa ni sebenarnya? Tak tahu. Siapa yang suruh adik? Saya nak masuk sendiri. Awak nak masuk sendiri sebab apa? Apa istimewa sangat adik nampak tarian singa ni? Kepala dia ke, color dia ke, macam mana? Kepala dia. Okey, kenapa kepala dia? Bentuk kepala singa. Sebab bentuk. Bentuk dia macam mana? Memang macam bentuk singa. Dia memang singa lah kan? Jadi kenapa adik pilih tarian singa ni? Sebab semua kaum boleh main. Semua kaum boleh main. Jadi betul tak adik kalau akak cakap tarian singa ni boleh satukan semua kaum kat Malaysia? Boleh. Boleh? Betul boleh? Jadi esok bila adik dah besar, anak adik pun adik hantar juga masuk kelas? Nak suruh buat tarian singa juga? Betul? Jadi okey, adik kan ramai kawan dekat sekolah, dekat luar kan. Adik, tapi akak pelik lah. Tak berat ke kepala singa ni? Tidak. Akak angkat tadi macam berat je. Akak tak kuat, tak cukup makan nasi. Adik makan nasi? Kuat makan nasi? Jadi kena makan nasi banyak baru boleh angkat? Dah makan ke belum? Betul? Yalah. Adik, akak ada soalan ni. Macam mana adik boleh gerakkan mata dia, gerak mulut dia, buka mulut, ambil oren? Dia ada tali. Ada tali? Banyak ke tali dia? Akak nak tengok boleh? Macam mana? Lepas tu? Ni. Oh, tadi? Wow, di sini. Faham? Tarik mulut dia. Oh, tu mulut dia. Jadi adik ada apa-apa tak nak bagi tahu kawan-kawan dekat luar sana yang bukan Cina untuk sama-sama menyertai kelas tarian singa ni? Ada? Okey. Cuba adik cakap. Jomlah kawan-kawan masuk tarian singa. Best. Siapa nama adik? Siti Syazaliana Binti Osman. Jadi boleh panggil? Siti. Jadi umur Siti berapa tahun? 11. Macam mana boleh minat alat muzik ni? Alat muzik apa ni? Nipak. 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 Pak. Oh, ini pak. Ini pak. Bukan ni pak. Dengar tu. Jadi, okey, adik dah berapa lama dah main alat muzik ni? Setahun lebih kot. Setahun lebih kot. Jadi, macam mana boleh berminat dengan pak ni? Panjang cerita dia kan. Tapi mula-mula adik nampak pak ni. Wow. Bila tu? Kat sekolah. Kat sekolah. Nampak siapa main? Geng Cina. Geng Cina. Apa istimewa tentang pak? Kuat. Dia kuat. Bunyi dia kuat. Dia boleh diamkan semua orang. Betul ke bagi dari segi pandangan Siti, tarian singa dan juga pak dan juga gong semua ni, drum semua boleh menyatukan semua kaum kat Malaysia? Boleh. Boleh ke? Betul boleh. Siti ada tak apa-apa nak bagi tahu mereka di luar sana, kawan-kawan ke, adik-beradik ke, sepupu ke, saudara mara ke, untuk menyertai tarian singa ni? Ada. Cakaplah. Beritahu dulu. Kalau mereka berminat, sila masuk ke dalam kebudayaan negeri Terengganu. Kenapa? Kalau dia tengok tarian denda TV ke,
Kalau dia rasa macam wow. Dia rasa macam wow. Macam mana wow? Wow. Terima kasih Siti. Sama-sama. Siti, 可以帮我拿吗？ OK。Wah. Wah. Itu berat je. Hello. Hai. Okey tak? Aduh. Hello. Mr. T, tak apalah Mr. T. Hui, panas. Okey. Apa kata Mr. T dengan adik-adik semua buat satu persembahan untuk Jess, boleh tak? Okey, boleh? 可以吗，小弟弟？可以啊，可以啊，可以。Hebat kan belajar adat budaya antara kaum? Jadi sampai sini saja bersama saya Jess Puspaya. Jangan lupa saksikan saya dalam episod seterusnya. #Kongsi Kembaraku, Jess bersayang kamu. Masyarakat berbilang kaum di Malaysia berinteraksi secara harmoni, bersosial dan perhubungan yang erat. Janganlah kita biarkan anasir-anasir jahat untuk merosakkan perpaduan, kesatuan dan keamanan negara Malaysia.